Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan, di saat ini kami boleh kembali datang kepadamu. 我们感恩，我们可以再次来到你的面前， Kami boleh memuji, menyembah akan Engkau. 我们可以赞美敬拜你。 Kami juga saat ini punya kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. 我们这个时候要学习你的真理， Berikan kami hati seorang hamba yang mau terus tunduk belajar daripada Tuhan kami. 给我们一颗诚诚的心，让我们可以愿意学习你的话。 Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. 我们求圣灵来帮助我们，使我们也能够成为一个行道的人。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告 Amin. ，Amen。 Saudara, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. 我们共同打开圣经的这段经文，我们起自路加福音第1章第26到第38节。 Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. 路加福音第1章第26到第38节。 Ayat 26 sampai 31 dibacakan dalam bahasa Mandarin, lalu nanti ayat 32 sampai dengan 38 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 第26到第31节，我们用中文来念，然后第32到第38节，我们用印尼文来念。到了第6个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安。” 主和你同在了。玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：“玛利亚，并不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。 Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. 这个时候，我们到念神的话到此为止。 Saudara, sepanjang minggu Advent ini kita akan terus-menerus merenungkan kisah kasih Kristus bagi setiap tokoh-tokoh di Alkitab dan juga bagi setiap kita. 我们这个时候，我们要继续分享，就是基督的爱的故事，对我们每一个人。 Saudara, kalau pada minggu yang lalu kita belajar kisah kasih Kristus bagi Zakaria, 我们上次我们已经学习了上帝的基督 maka 的 saat 爱。 ini kita akan bersama-sama belajar kisah kasih Kristus bagi Maria. 我们要学习的是玛利亚基督的爱对玛利亚。 Saudara, setidaknya ada 3 hal yang kita akan pelajari terkait dengan kisah kasih Kristus bagi Maria. 我们有3件事情我们要学习，就是基督的对上玛利亚的爱。 Yang pertama adalah realitas, yang kedua rencana, yang ketiga adalah respon. 第一就是我们的这个计划、现实和回应。 Saudara, mari kita melihat satu demi satu daripada bagian ini, saudara. 我们来一项一项的来看。 Saudara, ketika kita membaca Injil Lukas pasal 1, maka kita melihat bagaimana kemudian konteks di mana malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria. 我们看到路加福音的这一段经文里面，我们看到这个天使对玛利亚所说的一些对话。 Lukas secara rinci dia menceritakan bagaimana malaikat Gabriel datang mengunjungi seorang perawan bernama Maria di sebuah kota yang bernama Nazaret. 在
在那个时候，天使来到一个叫玛利亚的童女那里，那个城市叫做拿撒勒。Saudara, Nazaret bukanlah kota besar. 拿撒勒不是一个大城市， Dia tidak bisa disamakan dengan Yerusalem, saudara. 它不能够和耶路撒冷对比。 Nazaret adalah sebuah kota yang kecil dan bahkan mungkin sangat tidak diperhitungkan di dalam tradisi orang-orang Yahudi, saudara. 拿撒勒是一个小城市，甚至是在这个犹太里面，它不是一个很被人注重的城市。 Nah, tapi saudara menariknya, saudara, di Nazaret inilah, di kota yang tidak diperhitungkan inilah Allah melakukan dan menggenapi satu rencana karya keselamatannya. 就是在这个不著名的、不起眼的一个小城市拿撒勒，上帝行了他的借助的大功。 Di kota yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia inilah di sana Allah mendapati seorang perempuan perawan yang bernama Maria. 在这不起眼的小城市拿撒勒，上帝就是使用了一个童女，名叫玛利亚。 Saudara, tentu ketika kita membaca bagian ini kita langsung berpikir, oke, Maria sudah bertunangan berarti usia dia sudah sangat dewasa. 我们看到玛利亚，她已经喜配一个夫婿，她的年纪也不小了。 Nah, saudara, tentu ketika kita mau mempelajari Alkitab kita perlu meneliti kembali apakah betul memang Maria usianya pada saat itu sudah sangat dewasa sekali. 如果我们看的时候，玛利亚的那时候的年纪是不是已经很成熟？ Saudara, para penafsir Alkitab menyetujui bahwa usia Maria pada waktu itu berkisar antara saudara usia remaja. 在那个时候，玛利亚的年纪是还是一个少女的时期， Jadi masih sangat muda, saudara. 还很年轻。 Seorang perawan muda yang tidak memiliki pengalaman. 这个童女完全没有一点的经验， Tidak pernah menjadi seorang ibu. 不曾经成为一个母亲。 Seorang wanita yang tidak pernah kemudian memiliki satu relasi sangat khusus dengan pria. 她没有一个和男生有亲密关系的一个少女。 Memang dicatat oleh Alkitab bahwa dia bertunangan dengan Yusuf. 虽然她在圣经说她已经许配给约瑟， Nah, saudara, tradisi Yahudi tidak mengenal istilah berpacaran seperti saat ini, saudara. 当然那个时代不是说他们在谈恋爱的时代。 Biasa mereka langsung diketemukan dua keluarga untuk persiapan pernikahan. 然后他们被双亲指派，他们准备要结婚。 Nah, ketika kedua keluarga sudah setuju, saudara, maka kemudian segera diatur persiapan untuk pernikahan dan mereka sejak saat itu diikat menjadi satu pertunangan. 然后他们双亲已经见面，他们已经执意要让他们成为一个夫妇。 Nah, di masa pertunangan ini maka kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan, harus masing-masing menjaga kesucian diri mereka, saudara. 然后双方男女已经定义了之后，他们必须持守他们的圣洁。 Nah, karena mereka diikat, saudara, maka diikat dalam sebuah komitmen, maka bisa disebut si pihak laki-laki disebut sebagai suami dan pihak perempuan disebut sebagai istri. 然后他们就定义了，男方就成为一个男方的新郎，然后女方成为新娘。 Yang membedakan adalah, saudara, mereka tidak tinggal bersama. 他们的唯一的就是他们没有居住在一起。 Nah, saudara, umumnya, saudara, pada waktu itu ketika seorang wanita kemudian diikat di dalam pertunangan dengan seorang pria, 在那个时候，一个少女和一个男生有婚约的话， nah, usia mereka masih sangat muda sekali. 他们的年龄还很年轻， Yaitu usia-usia remaja, saudara. 也是在少男女的时 Itu 候。 sebabnya, saudara, kalau kita melihat di dalam realitas kehidupan Maria, Allah bekerja dalam kehidupan seorang yang masih sangat muda sekali. 然后上帝再从一个非常年轻的人的身上动工， Apakah Tuhan tidak salah pilih? 是不是上帝错了选择？ Saudara, jawabannya tentu saja tidak. 当然回答是不是。 Allah kita di dalam kemahakuasaannya tidak pernah salah memilih orang. 上帝的决议完全没有选错人类， Termasuk Maria yang masih sangat muda belia. 包括玛利亚在年轻的时候。 Sebabnya, saudara, kemudian kisah Maria yang masih sangat muda ini dipadankan dengan kisah Elizabeth. 然后玛利亚这么年轻的，他就把这个事情跟以利沙伯来对比。 Elizabeth yang sudah sangat matang yang merupakan adalah sepupu daripada Maria. 然后伊丽莎白是这个玛利亚的表姐妹。 Bukan cuma matang tetapi Elizabeth sudah memasuki usia yang sangat lanjut. 伊丽莎白是一个迈入已经成年的一个女孩。
Tapi minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana kemudian Allah pun bekerja di dalam kehidupan Elizabeth yang sudah lanjut itu. 上帝也在这个以利沙伯身上动工。 Saudara, realitas kehidupan Maria, saudara, di dalam kehidupannya dia banyak di dalam pergumulan, saudara. 玛利亚在这个时候，她有非常大的挣扎。 Ketika kemudian malaikat datang, saudara bertanya kepada dia dan memberikan salam kepada dia. 这个天使来到玛利亚向她问安的时候， Saudara, kembali Maria mempertanyakan apa arti daripada salam yang diutarakan oleh malaikat. 这问安是什么意思呢？在玛利亚心里想， Karena sesungguhnya saudara Maria menyadari dia tidak punya pengalaman begitu banyak tentang hal-hal spiritual. 然后这个少女她真的不知道有许多这么多的属灵的事情。 Berbeda dengan Zakaria yang tentu dia adalah seorang imam punya sekali segudang pengalaman spiritual. 当然，如果比起其他的人，她有一大把的这个属灵的经验。 Itu sebabnya saudara ketika Maria mempertanyakan di dalam hatinya arti salam itu, malaikat kemudian menyampaikan sebuah rencana kasih karunia Allah bagi dia. 然后这个玛利亚就是在想思想问安是什么意思。她问这个天使的时候，天使就告诉她， Di tengah-tengah realitas kemudaannya, saudara, Allah menyatakan rencana kasih karunia-Nya bagi dia. 天使告诉她神最伟大的计划在她身上。 Apa rencana Allah? 什么是神的计划？ Bahwa Maria akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang bayi laki-laki. 她要怀孕生子，要诞下一名男婴， Dan bayi laki-laki ini akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. 然后被上帝升为至高的。 Saudara, ini satu rencana yang sangat besar sekali. 这个是很伟大的一个计划。 Saudara, biasanya ketika kita kemudian membuat sebuah rencana, 如果我们要定一个大的计划， kita akan memilih orang-orang yang punya kapasitas untuk mengerjakan rencana itu, bukan? 我们一定使用那些已经有成熟、能够有能力的人来做这个计划。 Kalau sebuah perusahaan punya proyek untuk pembangunan sesuatu, 一个企业家如果要到一个大的企业， saudara, maka kita akan memilih orang yang sangat qualified untuk mengerjakan rencana itu. 然后要选择一个真的能够配得去行使这个大企业计划的人。 Kenapa, saudara? Karena tentu kita khawatir terjadi kegagalan. 如果是不做这样的话，我们怕会失败。 Kita tidak akan memberikan rencana itu kepada orang yang masih sangat belia sekali. 这个计划不会给一个商人非常年轻的人， Masih sangat minim akan pengalaman. 很少经验、很不足的人。 Karena kita sadar bahwa ini proyek besar harus dikerjakan oleh orang yang punya kapasitas besar juga. 我们知道大企业，我们一定要交给一个有能力的大企业的人。 Tapi menarik sekali ketika kita membaca Injil Lukas, karya Allah, rencana Allah yang begitu besar, 我们看路加福音的时候，上帝的这个大计划， misi yang rasanya sangat sulit untuk bisa dikerjakan, 这种的使命是很难的去完成。 dan Allah menawarkan, memberikan kesempatan proyek besar itu kepada seorang yang masih sangat belia. 上帝把这个重大的计划的工程给一个非常年轻的人， yang tidak berpengalaman, yaitu Maria. 在他生命里面完全没有经验的人。 Soal itu sebabnya kemudian Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? 然后呢，他就问这个事情怎么可能呢？ Saudara, ketika kita berjumpa dengan kalimat ini, kita jadi teringat minggu lalu kita juga menjumpai kalimat yang hampir sama diucapkan oleh Zakaria, bukan? 我们看这样的情形，就好像在当初撒加利亚的情形的时候几乎一样。 Saudara, Zakaria juga bertanya, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? 我怎么会知道这个事情会发生呢？ Tetapi menarik, saudara, dua kalimat yang hampir mirip ini diucapkan oleh dua orang yang berbeda. 这句话这给了两个人不同的人说的同样的话， Tetapi memiliki titik pijakan yang berbeda. 但是有他的自己的特殊之处。 Kalau Zakaria, saudara, bertanya bagaimana saya bisa tahu hal itu terjadi? 撒加利亚问我怎么会如何知道这件事情会发生？ Saudara, karena jujur Zakaria meragukan itu semua. 但是这个撒加利亚真的很对这个事情的怀疑之度。 Zakaria melihat bahwa dia sudah tua, istrinya pun sudah lanjut usia. 撒加利亚知道他已经老了，他的太太也一样。 Jadi tidak mungkin istri saya yang sudah lanjut usia itu akan kemudian hamil dan melahirkan seorang anak laki seperti yang disampaikan oleh malaikat. 他知道他太太已经年迈，不可能会产下一个孩子，就好像天使所说的。 Itu sebabnya saudara, malaikat Gabriel mengcounter Zakaria dengan mengatakan, kamu akan menjadi bisu sampai kamu melihat semua ini digenapi.
他告诉他，你会要成为哑巴，直到这个事情完全成就。 Tetapi kalimat yang diutarakan oleh Maria ketika dia bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. 但是玛利亚如果问我这个事情怎么会成呢？ Saudara, kalimat ini bukan kalimat ragu-ragu akan rencana Allah yang dinyatakan. 这个事情不是因为疑惑的事情，就是上帝的计划。 Tapi ini sebuah respon kekaguman Maria terhadap apa yang Allah utarakan. 这是玛利亚自己的回应，是上帝对她所说的这些话。 Maria berkata, saya belum bersuami. 玛利亚说：“我还没有丈夫，还没有未 Saya 婚， belum mengenal laki-laki sama sekali. 我完全不懂得男人。 Dan Allah memberikan rencana ini buat saya. 上帝，你给我这么大的计划， Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?” 这个事情怎么能够成就呢？ Saudara, Maria meresponi dengan satu kekaguman bahwa dia dipercaya Allah untuk mengerjakan rencana kasih karunia-Nya. 所以，上帝要如何，玛利亚要如何相信上帝这个上帝的计划在她身上成就？ Alih-alih menegur Maria, tetapi justru malaikat malah memperkuat akan keyakinan iman Maria. 这个天使反而使玛利亚更坚固的信心。 Dengan teguh, malaikat mengatakan bahwa kuasa yang maha tinggi akan turun menaungi engkau sekalian. 天使说：“上帝的大能要降在你的身上。” Dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut yang maha tinggi, kudus, anak Allah. 就你的孩子就是要成为一个圣洁的孩子。 Dan malaikat mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 玛利亚说：“上帝的大能不在我身上。” Mungkin manusia melihat bahwa rencana Allah dinyatakan kepada seorang anak perempuan yang masih perawan itu sangat mustahil. 我们看，如果一个上帝的计划对一个童女，那是不可能的事。 Mungkin banyak orang berpikir bahwa kehamilan anak darah itu sangat tidak mungkin terjadi. 如果一个童女要生一个孩子，那是非常不可能的事。 Tetapi di mata Allah tidak ada yang mustahil. 但是在神的眼中，没有不可能的事。 Allah yang maha kuasa yang merencanakan karya keselamatan itu menjadikan segala sesuatunya mustahil. 上帝能够让一些不可能的事变成有可能的事。 Bukanlah perkara sulit bagi Allah untuk menjadikan dan menggenapi rencananya melalui diri Maria. 透过玛利亚，上帝已经要成就他的计划。 Itu sebabnya saudara, kemudian menarik sekali kita melihat bahwa Maria meresponi akan panggilan Allah itu. 我们看到玛利亚怎么样回应上帝的呼召。 Maria meresponi dengan menundukkan diri kepada kehendak Allah. 玛利亚非常谦卑的来回应神的， Dia bukan pasrah, 她在神的面前，她交托， tetapi dia berserah kepada Allah. 但是她反而一切都交给神。 Saudara, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. 她说：“我其实是你的使女， Jadilah kepadaku menurut seperti perkataanmu itu. 就照你的话成就在我身上。” Saudara, waktu Maria mengatakan ini, dia meresponi akan karya Tuhan itu dengan penuh ketaatan. 然后玛利亚回应上帝的话，充满了顺服， Bukan karena dia takut, 不是因为她是病强， tetapi karena dia mengasihi Allah. 但是她爱神， Dan dia tahu Allah mau bekerja melalui kehidupannya. 她知道上帝要在她生命当中做工。 Saudara, apakah mudah jalan yang akan Maria lalui? 我们看到玛利亚的生命又如何呢？ Saudara, kalau kita membaca sepanjang kitab Injil, kita menyadari bahwa jalan yang Maria lewati itu sangat sulit. 我们知道在那个时候，玛利亚的要面临的是何等的困难。 Saudara, ketika dia melahirkan, dia mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan, bukan? 她在那个时候的境况是非常的不舒服、不愉快。 Dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju kota Bethlehem. 她要行走一段的路程到伯利恒， Tidak hanya itu, saudara, sampai di Bethlehem tidak ada tempat bagi dia untuk melahirkan. 在伯利恒，她没有一个地方让她可以生下孩子。 Dan kita tahu bahwa dia melahirkan di sebuah kandang. 我们知道她在一个马厩里，她生下孩子。 Tentu saja tempat yang hari ini tidak sangat diminati oleh para ibu-ibu yang mau melahirkan. 现今她如果生孩子的状况，当然我们现今的妇女是不喜欢的。 Nah, saudara, kalau kita melihat lagi di dalam bagian Injil yang lain, bagaimana dia melihat Yesus
yang adalah putra yang dia lahirkan, saudara, 我们知道他生下的孩子是耶稣， disesah dan disalibkan. 他受苦然后被钉十字架。 Saudara, bagaimana perasaan Maria ketika dia menghadapi itu semua di kemudian hari? 在以后的日子，玛利亚的情况会怎么样？她面对这些事的时候， Tetapi yang menariknya, saudara, Alkitab terus-menerus mengulang, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. 玛利亚把一切的事情都深深的收入在她的心里。 Ketika berencana kasih karunia Allah dinyatakan kepada dia, 当神的话告诉她的时候， dia meresponi, sesungguhnya aku ini hamba Allah. 她回应说：“饶恕你的子女， Jadilah kepadaku menurut apa yang engkau katakan. 你成就在我身上成就你的事吧。 Apapun yang terjadi di depan saya, 在我前面发生了什么事， tantangan apapun yang terjadi di depan saya, 无论在我前面的挑战， kesulitan pergumulan apapun yang ada terbentang di depan saya, 要在前面有杀人，还是有什么事情在我前面， sesungguhnya saya adalah hamba Tuhan. 其实我就是你的使女。 Karena kasihnya kepada Tuhan memunculkan ketaatan di dalam hidupnya. 因为他爱上帝，所以一切都粉碎了他自己，让他可以顺服。 Saudara, ketaatan tidak selalu menghasilkan kasih. 当然，我们知道，如果我们顺服，不是会有成就， Tetapi kasih selalu menghasilkan ketaatan. 但是爱却能产生顺服。 Saudara, kita bisa taat tetapi kita tidak mengasihi. 如果我们顺服，但是如果我们没有爱， Kita taat aturan, tidak melanggar lampu merah karena kita takut diberhentikan oleh polisi. 如果我们顺服，我们不闯红灯的时候，因为我们怕警察。 Kita taat tidak mencuri, tidak korupsi karena kita takut ditangkap polisi. 因为如果不贪污什么，因为我们怕被警察抓。 Saudara, ketaatan yang demikian tidak pernah menghasilkan kasih dalam hidup kita. 这样的顺服不会产生爱。 Tetapi ketika hidup kita dipenuhi oleh kasih, 我们生命当中充满爱， maka yang terjadi adalah sebaliknya, kita akan selalu rindu untuk menjadi pribadi yang taat. 我们会反过来，我们的生活一切就会产生顺服。 Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? 这不就是主耶稣要教导的门徒们的事吗？ Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. 如果你爱我，你就顺服我一切的旨意。 Saudara, Maria sudah menjalankan seluruh rencana kasih karunia Allah di dalam hidupnya. 所以上帝的成就一切都要在身上发生。 Dia menjalankan dengan penuh ketaatan. 他完全顺服的去行走， Taat yang merupakan ekspresi kasih dia kepada Allah. 他的顺服就是把一切的爱就归回上帝。 Bagaimana dengan kita hari ini? 我们今天又如何？ Minggu Advent yang kedua kita masuki bersama-sama. 降临期的第二周，我们一起来做。 Masih adakah hati yang penuh dengan ketaatan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita? 让我们的生命里面是不是我们的有顺服上帝的心？ Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 我们当然不知道我们前面要发生什么事， Tapi dengan penuh kasih kepada Tuhan kita berkata, sesungguhnya Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan. 如果我们的心有顺服的心，神，我们是你的使女，是你的仆人， Jadilah kepadaku menurut segala perkataanmu itu. 在我身上成就你一切所要做的。 Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan di hadapan Tuhan. 让我们大家在我们生命当中，在神的面前，我们顺服。 Semakin besar kita mengasihi Tuhan, semakin besar juga kita rindu menaati firman-Nya. 如果我们越大的爱对上帝，那么我们的顺服就会越大。 Satu kali saya berbicara dengan anak saya. 有一次，我对孩子说， Di dalam pembicaraan saya dengan anak yang paling besar, saya mengatakan, apakah kamu mengasihi Dedi? 然后我对大儿子说：“你是不是爱你的父亲 Dia berkata, iya. 他说是。 Lalu saya ulangi lagi, benarkah kamu mengasihi Dedi? 是不是你真的爱你的父亲？ Setelah dia peluk saya, dia berkata, iya. 然后他说是。 Lalu saya berkata, kalau kamu sayang sama Dedi, maka kamu harus menuruti apa yang dia dikatakan. 如果你真的爱父亲，你要遵行父对你说的话。 Lalu dengan mata yang berbinar-binar dia mangut-mangut. Saudara. 然后他点点头。 Lalu saya berkata,
bereskan mainan. 然后我对他说：“你处理你自己的生活。 Setelah waktu dilihat mainannya dan dilihat saya, lalu dia geleng-geleng kepala. ”然后他看东看西，然后他摇摇头。 Lalu saya bilang, apakah kamu benar mengasihi Dedi? 你是不是真的爱你父亲？ Dia mangut-mangut. 是的，是的。 Kalau begitu, lakukan perintah Dedi. Bereskan mainan kamu. 如果你是爱你的父亲，那么你好好收拾你的玩具。 Setelah kali kedua kemudian dia pergi membereskan mainan. 然后他就去收拾他的玩具。 Setelah berapa kali Tuhan sebenarnya berbicara kepada kita. 我们知道神三番几次对我们说话， Bertanya kepada kita, apakah betul engkau mengasihi aku? 我们对你是不是真的爱我？ Apakah betul engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? 是不是你真的爱我？ Saudara kita berkata, Tuhan betul aku mengasihi engkau. 如果我们说主啊，是的，我爱你， Apapun yang terjadi terbentang di hadapan Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. 无论发生什么事在我的面前，我依然爱你。 Maka Tuhan berkata, lakukan perintahku. 然后神说：“你照我的旨意行事。 Perintah yang mana Tuhan? ”什么旨意呢？ Kasihilah musuhmu. 爱你的仇敌， Ampunilah orang-orang yang berbuat salah kepadamu. 饶恕得罪你的人， Perhatikanlah mereka yang di dalam kekurangan. 在一些所缺乏的人身上，你要注意他们。 Saudara, mari kita merefleksikan hidup kita hari ini. 多少时候我们的这样的情形在我们身上？ Adakah kita murid-murid Tuhan yang menjalani kehidupan kita penuh dengan ketaatan di hadapan Tuhan? 多少是耶稣的门徒在神的面前，他已经顺服呢？ Tuhan menolong kita. 求神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Hati kami gentar ya Tuhan. 这个时候我们在你面前，亲爱的主， Sebab ketaatan adalah ekspresi kasih kami kepada Engkau. 我们知道顺服就是你在心里面最大的一个乐意。 Kami menyadari kerap kali kami menjadi pribadi yang tidak taat. 我们知道，我们非常清楚，我们有时候不顺服。 Tuhan tolong tambahkan kasih di dalam hati kami. 求主你自己把爱放在我们心里， Ajar kami terus untuk dapat mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. 教导我们要越爱你更深。 Dan dengan kasih-Mu itu, maka kami belajar untuk terus tunduk dan taat kepada kehendak-Mu dalam hidup kami. 让这个爱可以激励我们来顺服你的一切的。 Kiranya Engkau memberkati kami semua. 求主你赐福我们每一个。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。 Sebuah kabar kasih karunia disampaikan kepada seorang perawan. Kabar baik bagi seluruh umat manusia tentang penebusan. Maria, seorang perempuan biasa, menanggapi berita itu dengan heran. Bagaimana mungkin seorang perawan dapat mengandung dan melahirkan? Namun, ia merespons dengan penuh ketaatan. Katanya, "Aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah padaku sesuai dengan yang dinyatakan." Kristus lahir ke dunia dan mati bagi kita untuk membawa kita hidup di dalam kelimpahan. Hidup yang kekal yang ada di dalam Dia, dan inilah yang Ia tawarkan. Datanglah kepadanya dengan penuh kerendahan. Sambutlah Dia dan tinggallah di dalamnya, maka engkau akan hidup sesuai dengan yang Dia inginkan. Bagaimana dengan hidup yang engkau jalani dalam keseharian? Sudahkah engkau hidup sesuai dengan yang Dia inginkan? Rindukah engkau menjadi hamba yang taat dan setia kepada Sang Tuhan? Hidup sesuai kehendak-Nya adalah kerinduannya bagi kita. Hidup sesuai kehendak-Nya hanyalah mungkin karena anugerah. Bersandarlah kepadanya, dan engkau akan merasakan kasih karunia yang penuh melimpah. Berjalanlah bersamanya dan jangan lepaskan genggaman